Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Diharapkan korang berada dalam keadaan sihat walafiat bersama dengan keluarga. Jaga diri, okey? Okey, aku nak tanya korang, siapa di antara korang yang sukakan pemandangan di kawasan pulau, kecantikan, keindahan laut berwarna biru, siapa yang tak suka kan? Tapi pada kali ini, aku nak cerita dekat korang tentang satu pulau yang bernama Sentinel Island ataupun Pulau Sentinel. Pulau ni agak berbeza sikit pada pulau-pulau yang lain. Kalau korang nak tahu kenapa, stay tune. Aku nak kaitkan seorang pemuda yang bernama John Allen Chau yang berusia 26 tahun. Siapa John Allen Chau ni dan apa kaitannya dengan Pulau Sentinel? John ataupun nama sebenarnya John Allen Chau, seorang pemuda yang berusia 26 tahun yang dilahirkan di United States of Alabama, iaitu di Amerika Syarikat. Dia merupakan seorang missionaries. Missionaries ni maksudnya penyebar sesuatu agama. So dalam kes John ni, dia penyebar agama Kristian dan sangat giat menyebarkan dakwah-dakwahnya di seluruh dunia. Jadi John ni dia seorang pemuda yang sangat-sangat ambitious. Dia sangat bercita-cita tinggi dan dia menyukai aktiviti-aktiviti ekstrim seperti mendaki gunung, berkemah, mengembara ke seluruh dunia. Di samping tu juga dia ni seorang pencinta alam sekitar dan giat melakukan aktiviti-aktiviti kemanusiaan seperti charity dan sebagainya. Dia ni pemuda yang macam aku katakan tadi, dia sangat ambitious, bercita-cita tinggi. Salah satu cita-cita dan impiannya yang masih belum tercapai adalah menyebarkan agama Kristian di Kepulauan Sentinel dalam kalangan suku kaum Sentinel. Pulau Sentinel ni terletak di antara Pulau Andaman dan juga Pulau Nicobar di India. Pulau Sentinel ini diduduki oleh suku kaum orang asli yang paling agresif di dunia kerana mereka ni tidak mahu menerima sebarang komunikasi dengan dunia luar dan tidak mahu menerima pemodenan. Suku kaum ini juga terkenal dengan kejam dan juga sifat tertutup mereka. Hanya nak diorang-diorang je. That is always there. That is what? That is angry or? No, they are not angry. Laha! 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 Jag! Jag! Please try to protect yourself. Any moment we can come. Jag! Laha! Laha! Jag! Jag! Laha! Jag! Hold on. Ciri-ciri khas suku kaum ni, diorang ni bercawat, diorang berburu, diorang tinggal di pondok-pondok yang telah dibuat oleh diorang sendiri. Dan populasi diorang ni tak banyak pun, antara 50 hingga 100 orang sahaja. Kebanyakan orang percaya bahawa nenek moyang daripada suku kaum ni sebenarnya berasal daripada Afrika yang telah berpindah ke India. Ramai orang yang cakap jangan pergi ke Pulau Sentinel ni. Kenapa? Kerana tidak ada orang yang akan selamat balik daripada pulau ni. Pulau ni dijaga ketat oleh polis perairan India untuk menjaga keselamatan pengunjung. Kalau kita nak ke pulau ni, kita mesti mendapatkan kebenaran dulu daripada kerajaan India. Kawasan pulau ni boleh dikatakan kawasan terlarang untuk kita pergi. Tak boleh pergi. Kita berbalik pula kepada anak muda yang bernama John Allen Chau ni. Dia unstoppable. Tak ada siapa yang boleh stop dia untuk ke Pulau Sentinel tu. Kalau dia kata dia nak pergi, dia akan pergi. Kalau dia kata A, jangan nak tukar-tukar jadi B. Mungkinlah kerana dia rasa yang dia boleh membawa perubahan kepada suku kaum tu. Pada tahun 2017 lagi sebenarnya John ni dia telah menyimpan minat dan hasrat untuk menyebarkan agama Kristian di Pulau Sentinel.
Pada Oktober 2018, dia telah menyediakan segala kelengkapan. Contohnya dia telah bawa kad bergambar untuk tujuan komunikasi, peralatan perubatan, makanan-makanan dan juga hadiah kepada suku kaum ini. Pendek kata, sebelum dia pergi, dia telah melakukan persediaan dari segi fizikal dan mental. Tapi John ni silapnya dia tidak meminta kebenaran daripada kerajaan India untuk pergi ke pulau tersebut. Dan akhirnya pada 15 November 2018, dia telah memulakan perjalanan untuk ke pulau tu. Dan dia telah mengupah 2 orang nelayan untuk membawa dia sebanyak $325 setiap seorang. Siapa tak nak duit? Jadi mereka menggunakan perahu nelayan untuk sampai ke tempat tu. Sebelum tu, nelayan ni dia dah ingatkan si John ni. Dia cakap, suku kaum ni dia memang kegemaran dia suka menggunakan anak panah dan juga tombak. Jadi sebab itulah bila sampai je kat tempat tu, John ni dia berjalan perlahan-lahan, berhati-hati je dia nak masuk kawasan. Dia datang membawa beberapa bungkus ikan, makanan dan juga bola sepak. Mana dah tahu kan, dengan cara tu dia boleh mendekatkan diri dengan suku kaum tu. Dalam masa yang sama, dia pun berteriak menggunakan bahasa lokal yang telah diajar oleh nelayan. Saya John, saya mencintaimu. Saya nak menemui suku kaum kalian. Nelayan yang bawa John tadi, dia mengambil langkah berhati-hati. Dia tengok daripada jauh, dia tak dekat lah. Ketika John sedang berteriak tu, tiba-tiba muncul 6 orang suku kaum Sentinel ni di sebalik pokok. Ketawa terbahak-bahak melihat John. Mungkin diorang fikir, ya Allah, kenapalah manusia ni ada lagi yang nak dekat dengan aku. Tak serik-serik ke dia orang ni? Tiba-tiba John ni dia telah dipanah oleh seorang budak lelaki berusia 10 tahun dari suku Sentinel ni. Tapi nasib dia baik kerana panah tu tidak mengenai dia, tapi mengenai buku kitab suci yang telah dibawa di dalam beg. Jadi John ni dia terkejut lah, dia dah cuak dah. Dia larikan diri dalam keadaan ketakutan dan dia minta nelayan tu bawa dia balik ke rumah. Tapi guys, kalau korang rasa itu akan mematahkan semangat John, tidak sama sekali, korang silap. Akhirnya, dia mengambil keputusan untuk pergi semula ke pulau tersebut pada 16 November 2018 bersamaan dengan hari Jumaat. Ketika sampai di sana, dia telah disambut oleh ketua suku kaum Sentinel tu. Walaupun nelayan tu berada jauh daripada John, tapi dia masih memerhatikan, dia pantau daripada jauh lah apa yang berlaku. Ketika tu kelihatan John sedang berbincang dan keadaan tu semakin nampak lebih baik. Dan mungkinlah John ni bila dia rasa sedikit selesa, dia mengarahkan nelayan tu untuk pulang ke rumah. Sebab dia nak stay dekat sini. Keesokan harinya, nelayan ni pun dah kembali semula ke pulau tu, tapi masih lagi kedudukan yang agak jauh dengan pulau. Mereka sangat terkejut apabila mendapati jasad John terbujur kaku dengan anak panah penuh dekat tubuh dia. Dan nelayan tu juga melihat mayat John tu telah diseret menggunakan tali di sekeliling pulau. Mereka ketawa terbahak-bahak seolah mengejek. Nelayan tu juga melihat suku kaum ini telah menanam mayat John dengan sambil lewa di bawah sebuah pokok. Jadi nelayan ni pun tak cakap banyak dan akhirnya dia pun memberitahu kepada polis. Setelah ahli keluarga mendapat tahu apa yang sebenarnya berlaku kepada John, mereka pun menuntut untuk kerajaan India mengembalikan semula jasad anak mereka. Tapi kerajaan India meminta tempoh beberapa hari kepada keluarga John supaya mereka dapat mengambil jasad tu. Kerana mereka sangat tahu dengan perangai suku kaum ni yang agak agresif dan mereka sangat sensitif dengan orang luar. Pelbagai usaha telah dilakukan untuk mendapatkan kembali jasad John. Setelah mereka berjaya, akhirnya John telah dipulangkan semula kepada keluarganya. Polis pun telah melakukan penangkapan terhadap 7 orang, termasuklah 5 orang nelayan yang telah diupah oleh John dan juga 2 orang daripada suku kaum Sentinel. Nelayan ni pun salah juga sebab dah sah dia tahu memang pulau tu berbahaya dan telah dilarang oleh kerajaan. Jadi walaupun diupah, tak sepatutnya dia membawa John ke situ. Beberapa hari selepas tu, segala-galanya berubah apabila keluarga John menemui buku catatan harian John. Suka tulis apa saja pengalaman yang dia lalui. Okey, aku bacakan untuk korang apa yang ditulis dekat diary tu. Saya tidak ingin mati. Apakah lebih bijaksana untuk pergi dan membiarkan orang lain meneruskannya? Tidak. Saya rasa tidak.
Saya masih boleh kembali ke Amerika Syarikat kerana sepertinya menetap di sini hampir membuat saya mati. Ada lagi. Kalian mungkin fikir saya gila. Ini merujuk kepada keluarga dia lah. Tapi saya rasa perlu untuk mengenalkan Tuhan pada mereka. Tolong jangan marah pada mereka atau pada Tuhan. Jika saya terbunuh, tetap jalani hidup dalam kepatuhan pada Tuhan. Semoga kita bertemu di syurga. Itulah kata-kata terakhir yang telah ditulis oleh John dalam buku catatan hariannya. Di pihak keluarga John ni, dia telah menyuruh polis untuk melepaskan ketujuh-tujuh orang yang telah ditangkap ni atas permintaan John sendiri. So, korang apa pendapat korang tentang cerita aku pada kali ni? Kalau korang ada informasi lebih tentang John Allen Chow ni ataupun tentang Pulau Sentinel ni, korang boleh share dekat bawah, boleh komen. Okey, korang terima kasih sebab dah tonton video ni. Kalau korang suka, korang boleh like, share and subscribe. Dan tunggu untuk next video aku yang seterusnya. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Okey. Bye.